So, dalam video kali ni aku nak tunjuk aku dah upgrade intake. First kali before aku start, aku nak minta maaf sebab hari ni aku pakai sunglass ni sebab hari ni panas berbenar. Dan aku juga buat recording ni dekat luar, so akan ada bunyi-bunyian lah. Tapi aku harap suara aku korang masih dengar untuk mendapatkan penjelasan mengenai kenapa aku buat apa yang aku buat. Macam yang aku explain sebelum ni, aku memang bercadang untuk upgrade aku punya intake. Dan cadangan aku ialah untuk aku buat short RAM intake lah. Untuk kereta Inspira atau Lancer ni, kita ada option sama ada kita nak pakai the SRA, the short RAM intake, ataupun ada Cool Air Intake, CAI. Cool Air Intake ni dia tak sesuai dekat Malaysia sebab dia akan menghunuskan kita punya intake tu ke bahagian bawah bumper kita ni untuk dia dapatkan angin yang sejuk. Macam yang kita tahu, angin yang sejuk ni dia punya udara dia lebih dense, lebih mampat. Bila udara lebih mampat, akan ada oksigen yang lebih banyak dekat dalam angin yang sejuk dan mampat tu. So that's why kita kena target untuk sentiasa mendapatkan angin yang sejuk untuk enjin kita lah. Untuk mendapatkan angin yang sejuk ni, aku buat apa yang aku buat sekarang ni. Aku nak bagi kredit lah kepada kawan-kawan aku yang bagi aku cadangan buat benda ni, Tuan Amir daripada Tunetix dan juga Tuan Syamel. Dia memang propose aku pakai setup ni lah. Jom aku tunjuk kat korang macam mana setup intake aku. Ini engine bay aku selepas aku upgrade aku punya intake. Macam yang korang nampak, aku pakai brand Aerospeed short RAM intake dengan dia punya filter lah. Filter ni bukan filter original Can-Am, dia datang sekali dengan package Aerospeed ni. Aku tunjuk juga aku dah move aku punya bateri dekat kawasan ni. Aku rasa semua pengguna-pengguna Inspira dengan Lancer memang aware layout original bateri kita berada kat sini, and then kita punya intake punya box dekat sini. So now aku tukar, aku letak bateri aku ke sini, intake ni aku letak ke depan. Kenapa aku letak dia ke depan? Sebab aku nak dapatkan angin yang lebih sejuk dekat dalam kita punya engine bay ni. Originally, kalau kita tak move bateri ni ke belakang, bateri ni berada di sini, short RAM intake ni akan menghala ke bahagian tengah enjin. So filter ni berada di bahagian tengah yang berada dekat dengan kita punya enjin dan juga kita punya exhaust yang suhunya panas. Intention aku ialah untuk kalau tak dapat betul-betul sejuk punya angin pun, dia dapat angin yang lebih sejuk kalau dikomparekan dengan berada kat sini. Kerja-kerja pengalihan bateri ni memang ambil masa. Aku pergi dekat bengkel Syamel tu, okey buat dengan dia sebab dia ada facility untuk buat the bracket. Bracket ni nak buat dia leceh sikit sebab dia kena ukur banyak kali, and then dia kena potong ke besi, and then dia kena weld. Bila dah weld tu nak kena adjust balik dengan dia punya kawasan yang dia nak pasang skru ni untuk support the bracket ni. Ada beberapa bahagian yang dia pasang skru untuk support bracket bateri ni. Satu kat sini, satu dekat betul-betul bawah bateri ni, satu lagi dekat belakang. And then grounding pun dia pasang dekat skru yang tu. Originally grounding berada kat sini. Selepas kita move the battery here, kita pakai grounding dekat kawasan ni. Almost 1 hari jugalah kawan-kawan di bengkel Syamel tu dia buat aku punya bracket ni. But then aku puas hati dengan kerja dia. Dia ada semua facility untuk bend, untuk potong, untuk weld, and then dia juga spray sekali aku punya bracket tu so that bracket tu tak berkarat lah. So siapa-siapa antara korang yang rasa bercadang nak buat dekat bengkel Syamel ni, nak buat setup macam aku ni, boleh je. Syamel pun tahu dah setup ni macam mana. In fact dia yang ajar aku buat benda ni. So korang bolehlah contact Syamel dekat nombor yang aku bagi kat bawah ni. Short RAM intake Aerospeed ni aku beli dekat Shopee je. Harga tak silap dalam 200 ke 300 sekali dengan filter ni. Dia pun dah ada sekali the MAF MAF ni. Ni ialah Mass Airflow Sensor punya port. So bila kita pasang, dia memang dah size standard dengan kita punya MAF original. Kita pasang, kita plug and play je benda ni. And then aku juga telah pun mengupgradekan aku punya throttle body daripada throttle body original Inspira 1.8. Aku tukar kepada 4G69 punya throttle body. Throttle body ni size dia lebih besar daripada
1.8 original Inspira, which means lagi banyak angin yang masuk dalam satu masa, so lebih efisien lah pembakaran dalam enjin. So secara teorinya hopefully lebih power lah enjin itu. Korang boleh nampak beza kalau korang comparekan antara dua throttle body original 1.8 dengan throttle body 4G69 ni. 4G69 ni adalah throttle body daripada Grandis, Mitsubishi Grandis 2.4. So size diameter lubang dia lebih besar. Aku tak sure berapa actually perbezaan saiz dalam milimeter, tapi kalau comparekan sebelah-sebelah memang besar lagi lah yang 2.4 punya throttle body. And then satu lagi benda yang kita kena modify sikit ialah hose daripada shock ram intake ni pergi ke engine kita ni. Dia kalau original dia pendek sikit, so bila kita pakai shock ram intake Aerospeed ni, kita kena adjust sikit pakai hose yang barulah. Itu sajalah modification yang diperlukan. Yang lain semua boleh pakai standard punya barang. Kerja-kerja buat bateri ni agak leceh satu lagi disebabkan kita ada limit ketinggian. Sebab bila kita alih bateri kita ke sini, kedudukan bateri ni akan lebih tinggi sikit. Bila dia tinggi, kemungkinan dia akan touch kita punya heat shield dekat bawah penutup bonnet ni. Originally kita punya rod untuk bolt ni lagi panjang, so bila dah alih macam ni aku kena potong lah. Kita orang kena potong the bolt ni supaya muat bila ditutup. Itu pun aku punya cover positif terminal dekat bateri ni still touch aku punya cover ni. So tengok keadaan, kalau dia macam makin hancur aku akan potong lah supaya dia tak kacau lagi aku punya heat shield ni. So macam biasalah bila kita upgrade kita punya intake ni, biasanya orang akan tanya, macam mana bang, ada perubahan ni tak, ada power tak, berapa horsepower naik. In fact aku pun before aku upgrade, dah lama dah sebenarnya aku nak upgrade aku punya intake ni jadi open port. Daripada zaman-zaman 2014 dulu aku nak buat, tapi kebanyakan orang yang aku tanya masa tu semua kata open port ni tak berbaloi, open port ni kau tak rasa beza pun dekat kereta kau. So aku pun delay aku punya upgrade lah. Bila aku berborak lagi dengan beberapa orang yang lain pula, aku find out diorang ni percaya yang obviously open port ni dia for sure dia lebih pendek and then dia lebih besar, so confirm udara akan masuk dengan lebih cepat compare dengan kita punya stock punya intake. Cuma bila kita dah upgrade tu, sebenarnya kita kena tune balik kita punya kereta. Mitsubishi design engine kita ni untuk reliability punya purpose. Kita ni pula kita nak upgrade kereta kita ni untuk mendapatkan power yang lebih. So Mitsubishi apa dia buat untuk dia protect dia punya engine ni, dia akan limitkan air intake, udara yang dibenarkan masuk ke dalam enjin tu. Bila kita upgrade, kita punya kereta akan detect terlebih banyak udara yang masuk ni, so dia akan cut maximum air flow yang masuk dekat dalam kereta ni. Sebab tu bila kita upgrade intake tapi kita tak tune ataupun kita tak tweak the setting, kita tak akan dapat rasa pun perubahan yang datang daripada open port ataupun intake lain lah yang kita pakai. Itu penjelasan yang aku dapat daripada beberapa kawan aku lah. Kalau korang rasa tak setuju, korang boleh bagi tahu aku kat komen tu. Aku pun masih belajar. Lepas aku upgrade intake aku ni, aku belum tune lagi sebab apparently Syamil bagi tahu aku yang aku punya exhaust piping 2.5 tu is fine, extractor pun is okay. Cuma aku punya muffler yang kat hujung tu, lubang dalam muffler tu bersaiz 2 inci, dia akan menyebabkan restriction ke dalam aku punya pembuangan asap exhaust daripada kereta. So basically aku punya exhaust ni tak optimum, tak betul-betul lawas. So sebenarnya aku kena pakai muffler yang lubang dalam muffler pun 2.5 inci. So benda itulah yang aku akan buat lepas ni, supaya bila aku tune nanti aku dapat result yang optimum lah untuk kereta aku. As for the current setup, lepas tukar open port dan tak tune lagi, aku tak berasa beza sangat waktu siang. Tapi waktu malam aku rasa beza sebab obviously siang udara dia punya temperature lebih panas. Mungkin tu yang menyebabkan tak berapa rasa beza sangat. Tapi bila waktu malam udara sejuk, open port ni dia punya sedotan dia kan lebih besar, so aku rasa immediate response change lah. Tapi aku tak cakap lah tu increase of power ke increase of torque ke, tak. Itu cuma apa yang aku rasa lah, dan aku rasa benda tu logik. Sekarang ni aku kena tune dulu. Bila aku dah tune, baru aku betul-betul tahu aku dapat increase of horsepower ke tak. Itu sajalah yang aku nak share hari ni. Hari pun dah panas, dan lepas aku tune kereta aku akan share balik dekat korang apa yang aku dapat, apa yang aku observe. Pesanan juga untuk korang, dan pesanan ni adalah pesanan daripada kebanyakan tuner lah. Kalau kita nak tune kereta kita, make sure kita completekan setup tu dulu. Intake tu completekan, exhaust tu completekan, ataupun apa-apa lagi setup yang korang bercadang nak buat, sila completekan setup tu dulu sebelum korang pergi tune
setup apa, macam mana korang nak buat tu, korang boleh contact korang punya tuner masing-masing. Untuk aku pakai Tuan Syamel ni. Aku akan sharekan dekat bawah ni nombor telefon Syamel. Dia akan share kat korang lah apa yang korang nak buat. Kalau anyone yang berada dekat kawasan Johor, kawasan JB, korang boleh contact Amir Hamzah. Facebook dia Amir Hamzah, ataupun korang boleh follow Facebook Tunetics. Kat situ banyak betul dia share info untuk orang-orang yang very power technical akan faham lah apa yang dia cakap. Macam aku ni separuh-separuh, ada faham ada tak. Tapi it's good to try to learn, instead of kita just upgrade je kereta kita ikut orang cakap tapi kita tak faham apa kita buat kan. Kurang menarik macam tu lah. Itu sajalah untuk hari ni. Minggu depan aku akan tukar aku punya exhaust muffler. Lepas tu aku akan tune. Aku akan kembali dengan video tune pula lepas tu. Jangan lupa subscribe channel aku supaya korang tak terlepas daripada projek-projek kereta aku ni.